Hai, salam sejahtera. Nama saya Joshua Amir Anak Sibat, nombor matrik 290743, pelajar PJJ Pusat Kuching, di mana untuk melengkapkan tugasan kedua bagi mata pelajaran pentadbiran kewangan, kami sekumpulan bersetuju untuk memilih berkaitan isu integriti ataupun isu rasuah di dalam perolehan kerajaan seperti mana yang dipaparkan dalam akhbar yang dilampirkan bagi tugasan tersebut. Baik, secara pengenalan dan pendefinisian secara literal, rasuah merupakan kegiatan memberi ataupun menerima sesuatu yang bernilai sama ada wang, hadiah atau faedah lain sebagai ganjaran atau pemberian untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam kedudukan yang berkuasa. Apa kesan daripada kegiatan rasuah ini? Jadi ia boleh merompak integriti dan keadilan sistem. Terdapat 5 kategori rasuah yang kita berjaya kesan, iaitu rasuah aktif, rasuah pasif, nepotisme, klientisme dan juga pemalsuan. Okey, untuk rasuah aktif, ianya merupakan kegiatan memberi atau menawarkan suapan kepada seseorang individu yang berkuasa atau pekerja kerajaan dengan harapan memperoleh manfaat tertentu. Biasanya kita lihat dalam tender terbuka, apabila kita pelawar syarikat-syarikat tersebut untuk memberikan sebut harga, jadi individu yang mempunyai kapasiti meluluskan nama-nama syarikat yang dipilih telah pun disogok untuk syarikat tersebut mendapatkan tender terbuka. Jadi ini merupakan tindakan, salah satu daripada tindakan rasuah aktif. Untuk rasuah pasif pula, iaitu menerima suapan atau hadiah sebagai imbalan untuk menyalahgunakan kuasa atau kedudukan dalam pelaksanaan tugas. Dalam tarifan Jabatan Perbendaharaan, hadiah itu boleh terdiri daripada anugerah, bonus, bantuan, cenderamata, derma yang juga merujuk kepada sebuah penghargaan, nilai kasih sayang maupun pujian terhadap seseorang individu. Okey. Oleh yang demikian, dalam perkeliling kerajaan terdapatnya larangan untuk menerima hadiah. Kecualilah hadiah itu telah diperakukan oleh ketua jabatan ataupun sukar ditolak yang boleh mengecilkan hati si pemberi, barulah boleh untuk seseorang pejabat awam menerima hadiah tersebut. Contoh paling baik adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim seawal mentadbir negara telah pun menghentikan budaya pemberian cenderahati. Okey? Dan yang seterusnya adalah rasuah dalam kategori nepotisme, iaitu memberikan keutamaan kepada individu ataupun berdasarkan hubungan keluarga atau peribadi tanpa mempertimbangkan kelayakan atau kebolehan. Ini seperti yang dilaporkan oleh Berita Harian pada 24 Julai 2023 di Terengganu. Suami isteri berkomplot untuk memberikan ataupun mengesyorkan syarikat milik keluarga mereka mengendalikan perolehan kerajaan pada tahun 2019 sejak tahun 2019 dan telah pun dikenakan tindakan. Ini merupakan nepotisme. Okey, dan seterusnya adalah amalan klientisme, iaitu tindakan menggunakan kuasa atau pengaruh untuk memperoleh sokongan politik atau kepentingan peribadi, merupakan juga tingkah laku rasuah yang klasik dapat untuk mendapatkan sesebuah kuasa. Ini biasa kita lihat menjelang pilihan raya, terdapat individu ataupun calon pilihan raya yang akan mengagihkan sejumlah dana ataupun wang yang diberikan terma sedekah pilihan raya. Walaupun termanya sedekah, tetap juga merupakan kategori rasuah di bawah klientisme. Yang terakhir sekali adalah rasuah yang juga berbentuk pemalsuan, iaitu tindakan memalsukan dokumen atau maklumat untuk mendapatkan manfaat secara tidak sah. Tindakan seperti memasukkan dokumen perolehan bagi pengurusan aset kerajaan juga salah laku tata tertib yang biasa berlaku di kalangan penjawat awam. Jadi tindakan tidak jujur dan amanah ini melibatkan rasuah, ternyata jelas boleh menjejaskan imej perkhidmatan awam dan secara keseluruhannya boleh mencemarkan kerajaan. Oleh yang demikian, hentikan rasuah. Dan untuk pencerahan ke atas isi yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rizman bin Bujang, nombor matrik 290751, Pusat Kuching. Okey, kita teruskan dengan prosedur operasi standard SOP penjawat awam.
Dengan kata lain, perolehan kerajaan bermakna pembelian oleh pihak negara. Perolehan yang dilakukan oleh kerajaan ini tidak hanya termasuk syarikat besar, malah juga boleh dicipta oleh perniagaan kecil atau perniagaan persendirian. Perkhidmatan yang dihantar oleh kerajaan boleh terdiri daripada perkara yang paling kecil seperti alat tulis dan kelengkapan pejabat sehingga bangunan sekolah, hospital, pelabuhan atau projek mega. Perolehan kerajaan mempunyai kategori iaitu kerja, bekalan dan perkhidmatan. Secara amnya, kejujuran dalam perolehan kerajaan mengambil kira beberapa elemen seperti kerahsiaan data tender, tanggungjawab melaporkan kepentingan adalah hak, mencegah penipuan dalam perolehan oleh agensi kerajaan, menjaga manfaat kerajaan dan tanggungjawab pegawai yang mentadbir perolehan. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam perolehan mungkin berlaku dalam semua prosedur seperti yang pertama, proses perolehan pekerjaan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan oleh organisasi. Yang kedua, iklan tender dalam akhbar. Yang ketiga, pembukaan fail tawaran tender oleh syarikat dan komitmen pembuka tender. Yang keempat, penilaian tawaran dibuat oleh jawatan kuasa teknologi yang menilai dari segi syarat teknikal. Yang kelima, hasil tender bekalan hikmat perolehan yang tidak memenuhi nilai yang ditetapkan. Yang keenam, hasil keputusan terbagi kepada dua, iaitu keputusan yang bersyarat dan keputusan yang tidak mempunyai syarat. Yang ketujuh, dokumen yang mengandungi tanda tangan kontrak kedua-dua agensi dan kontraktor. Yang kelapan, kontraktor menjalankan tugas pembekalan atau khidmat yang disediakan. Dan yang terakhir, kontraktor membuat permintaan pengeluaran kepada agensi. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Warabadi Biwari Bahan, pemegang nombor metrik 290784. Jadi di sini saya akan membentangkan berkaitan dengan etika pejabat awam dalam isu ketirisan perolehan dan pelanggaran SOP. Umum untuk mengetahui bahawa isu ketirisan dalam menjalankan tugas bagi pejabat awam di Malaysia semakin rancak dijalankan oleh sesetengah individu dalam sesebuah organisasi. Mana-mana organisasi, khususnya dalam jabatan kerajaan, perlu menjalankan sistem kerja pelaksanaan seperti aktiviti harian dan program-program pembangunan serta latihan yang melibatkan wang negara bagi membiayainya. Memetik akhbar berita harian bertarikh 1 Oktober tahun 2020, kes rasuah ketirisan perolehan kerajaan semakin kritikal, rujukan bernama tahun 2020. Senario di sini melihat kepada pegawai perolehan yang dilantik menunjukkan mereka menjalankan tugas dengan kurang berintegriti. Jadi antara punca nilai etika dan integriti pejabat awam yang kian goyah adalah keinginan untuk hidup dalam keadaan mewah. Seterusnya, faktor lain adalah disebabkan integriti pegawai tertinggi jabatan seperti ahli lembaga pengarah yang turut mengarahkan pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakan bayaran kepada pihak kontraktor, menyebabkan pegawai bawahan hilang rasa hormat dan percaya terhadap pegawai atasan. Faktor seterusnya yang boleh dinyatakan di sini adalah sikap boros dan tahap keberhutangan pegawai perolehan itu sendiri perlu diselidik. Seterusnya adalah grade bawahan. Mereka mungkin adalah orang suruhan untuk menyampaikan maklumat berkenaan kadar upah dan sogokan dari pihak kontraktor kepada pegawai atasan. Jadi mereka memainkan nilai tanggungjawab dari sudut pandangan negatif dengan menjadi tulang belakang kepada proses yang bakal dijalankan. Selain itu, pelanggaran prosedur operasi standard SOP dalam melaksanakan proses perolehan. Sebagai contoh, pelaksanaan sebut harga atau tender yang tidak mengikut SOP sebenar. Jadi tuntasnya dengan keadaan sedemikian, pejabat awam pada masa kini hendaklah menjalankan tugas dengan lebih serius amanah dan yang penting untuk meningkatkan tahap accountability mengikut kod etika sebagai seorang pejabat awam di Malaysia. Sikap acuh tak acuh dan sikap yang tidak bertanggungjawab ini hendaklah diberhentikan kerana ianya bukan saja menyebabkan hilang kepercayaan orang awam terhadap kaki tangan kerajaan, malah ianya juga dijadikan ejekan yang akhirnya menimbulkan fitnah serta mengganggu-gugat kepada sistem ekonomi negara. Sekian, terima kasih.
Berdasarkan Keratan Akbar yang dipilih oleh kumpulan kami iaitu isu ketirisan perolehan dan pelanggaran SOP perolehan dalam kalangan jawatan awam, kami telah mengenal pasti dan memperoleh prosedur atau aliran penyiasatan yang membabitkan peranan Ketua Audit Negara, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Kes rasuah semakin hari semakin meningkat di dalam kalangan Jabatan Perkhidmatan Awam kerana sikap penjawat awam yang tidak bertanggungjawab. Peranan Ketua Audit Negara adalah membuat pemeriksaan, pengauditan dan menyiasat setiap akaun yang digunakan di dalam setiap jabatan termasuk Jabatan Persekutuan, Jabatan Negeri dan mana-mana syarikat berdaftar di bawah Akta Syarikat. Ketua Audit Negara akan mengemukakan satu laporan yang menyatakan satu dakwaan terhadap seorang pegawai yang didakwa berdasarkan bukti yang mereka dapat dan berdasarkan aduan yang dibuat oleh seseorang. Peranan jawatan kuasa kira-kira Wang Awam adalah memanggil saksi bagi membantu memberi keterangan semasa prosiding dilakukan. Mereka bertindak sebagai pegawai yang meminta sebarang maklumat atau dokumen daripada kementerian, jabatan atau agensi semasa prosiding dijalankan. Akhir sekali, pihak ketiga adalah Suruhan Pencegah Rasuah Malaysia yang bertindak sebagai pegawai yang menerima dan menimbang setiap aduan tentang salah laku pegawai di bawah Akta SPRM 2009 dan menjalankan siasatan berkenaan aduan yang dikemukakan. Selain itu, SPRM akan mengesan dan menyiasat setiap kesalahan, percubaan, komplot yang berlaku di bawah Akta SPRM 2019. SPRM juga akan memberi nasihat, mengarah dan membantu sesiapa atas permintaan berkenaan rasuah yang dilakukan oleh seorang pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pensyarah dan sahabat seperjuangan yang saya hormati. Saya Siti Huzaimah Haji Ibrahim, nombor Matrik 290779 akan merumuskan tahap profesionalisme 3 institusi dalam kes pelanggaran perolehan yang dikaji. 3 institusi yang terlibat dalam mengendalikan kes pelanggaran perolehan ini adalah yang pertama Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia SPRM, yang kedua Polis Diraja Malaysia PDRM dan yang ketiga Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Apa itu profesionalisme? Profesionalisme ialah kemahiran yang luas dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang merangkumi aspek penting sehingga dikenali sebagai perkhidmatan profesionalisme. Profesionalisme juga sangat penting untuk menerakkan perkhidmatan yang berkesan dan memenuhi keperluan di sektor awam dan swasta di Malaysia. Merujuk kepada Keratan Akbar Berita Harian 1 dan 2 Oktober 2020, ketiga-tiga institusi ini melaksanakan tugas dan tindakan mereka dengan cekap, adil dan mengikut lunas undang-undang berdasarkan prosedur operasi standard SOP perolehan yang telah ditetapkan tanpa mengira status dan kompromi. Sehubungan itu, 3 institusi ini juga turut mendakwa berlakunya kesalahan melanggar tata cara perolehan kerajaan yang terdapat dalam kes dikaji, antaranya adalah elemen rasuah, mengemukakan tuntutan palsu, penyelewengan dan salah guna kuasa. Menurut kes seperti ini, pelanggaran perolehan melibatkan penjawat awam semakin kritikal disebabkan tidak melakukan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh, amanah dan beretika untuk mencapai hasil yang terbaik. Selain itu, pengurusan perolehan juga tidak dilakukan dengan jelas dan telus, di mana semua dasar peraturan, prosedur dan tata cara proses yang berkaitan dengan perolehan tidak difahami oleh semua pihak. Sekiranya perolehan dilakukan secara tidak telus, ianya mengakibatkan ramai pihak merasa curiga, tidak berpuas hati dengan kualiti pembekal yang boleh menyebabkan kerugian. Keseluruhan daripada rumusan yang saya dapat simpulkan adalah hakikatnya penjawat awam juga memainkan peranan penting dalam mewujudkan kerajaan yang berkesan. Mereka tidak boleh bergantung semata-mata pada dasar dan pekeliling perkhidmatan kerajaan. Mereka juga harus memberi tumpuan kepada ilmu pengetahuan untuk meningkatkan diri dan kerjaya dalam melaksanakan tugas dengan amanah dan berintegriti. Justru itu, semua pihak yang terlibat dalam perkhidmatan awam dan di kalangan ahli politik, perniagaan, badan bukan kerajaan dan profesional perlulah
bekerjasama menyokong usaha meningkatkan prestasi organisasi dan mencegah amalan rasuah yang akan merugikan negara. Akhir kata daripada saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sekian.